Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. InsyaAllah ta'ala kita akan meneruskan daripada mana kita berhenti pada minggu yang lepas, dan insyaAllah kita akan masuk pada apa yang disebutkan berkenaan dengan istilah Al-Qadim. Jadi seperti mana kita maklum, Al-Imam Syafi'i, boleh antum tutup? Seperti mana kita maklum, Al-Imam Syafi'i dia ada dua mazhab, mazhab Al-Qadim dengan mazhab ini Al-Jadid. Maka apabila beliau berada di Baghdad, maka beliau mazhab yang dinisbahkan kepada beliau adalah mazhab Al-Qadim. Dan daripada kitab Al-Imam Syafi'i, saya rasa kita membicarakan ini pada kelas yang pertama, kitab yang penting dalam mazhab Al-Qadim adalah kitab Al-Hujjah. Manakala Al-Imam Syafi'i apabila dia pergi ke Mesir, maka di sinilah dia ada melakukan sedikit perubahan dalam ijtihad. Tapi ada perkara kita kena faham, ya, bukan maksudnya mazhab Al-Jadid dia berbeza 100% daripada mazhab Al-Qadim. Yakni maksudnya ada beberapa perkara yang Al-Imam Syafi'i melakukan ijtihad, maka ijtihadnya berbeza dengan ijtihad apabila dia berada di Baghdad. Nampak tak? Bukan maksudnya semua masalah dalam ilmu fiqh dia bercanggah dengan Al-Qadim. Maksudnya adalah beberapa masalah, beberapa perkara dalam ilmu fiqh. Dan Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan bahawasanya mazhab jadid adalah mazhabnya. Yakni maksudnya sebelum dia meninggal dunia, ada beberapa yang pendapat-pendapat yang beliau tidak mentarjihkan. Jadi apa yang beliau tarjihkan adalah mazhab Al-Jadid. Akan tetapi seperti mana kita mengatakan, Ashabu Syafi'i selepas wafatnya Imam Syafi'i, bila mereka mempelajari dalil Imam Syafi'i, mereka mendapati sebahagian daripada pendapatnya yang qadim dalilnya lebih kuat daripada yang jadid. Maka ini yang penulis ini mengatakan ada berapa perkara? Ada 18 perkara. Ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Maka Al-Imam Nawawi dalam Kitabul Minhaj, kalau dia mengatakan Al-Qadim, maka bezanya adalah pendapat ini yang jadid. Kalau dia mengatakan Al-Jadid, maka bezanya adalah dimaksudkan adalah Al-Qadim. Jadi di sini yang kita telah sampai ini kepadanya, penulis mengatakan at-ta'bir ini bil qadim. Jadi insya-Allah kita akan mula daripada sini. Jadi berkenaan dengan anak murid Imam Syafi'i, bagus kalau antum dapat mempelajari tentang manaqib mereka. Yani anak muridnya di Iraq, anak muridnya di Mesir, seperti mana kita lihat ini Syekh Al-Ahdal, dia menuliskan beberapa sikit sebanyak manaqib bagi mereka. Jadi ini adalah perkara yang baik. Ini dia menulis manaqib dalam dalam beberapa perangkap saja. Sebab biasanya kalau kita kitab manaqib ni, satu ulama mungkin dia punya manaqib 10 muka surat misalnya. 10 muka surat. Ya, nak ceritakan tentang dia punya kitab-kitabnya dan masyayikhnya dan sebagainya. Tapi di sini dia ringkaskan, dan saya rasa zaman sekarang kita ringkaskan bagus. Misalnya ni siapa Harmalah, siapa Rabi' Al-Muradi, tahun berapa dilahirkan, tahun berapa dia wafat misalnya. Ini yang saya insya-Allah taala saya niat nak tulis dalam muqaddimah ini. Jadi sekurang-kurangnya kita dapat faham sikit sebanyak tentang anak murid beliau. Jadi kita dah sampai kepada Al-Madhabul Qadim laisa madhaban li Syafi'i. Apa maksudnya? Yakni mazhab qadim bukan mazhab Syafi'i. Maksudnya adalah bukan yakni mazhab yang mu'tamad. Dia adalah mazhab Syafi'i tetapi bukan yakni mazhab yang mu'tamad. Nampak tak? Yakni dia bukan yakni mazhab yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i secara mu'tamad. Mazhab yang dinisbahkan kepada Al-Imam Syafi'i adalah mazhab Al-Jadid, bukan mazhab Al-Qadim. Tetapi Al-Qadim itulah mazhab ini baginya dahulu, sebelum yakni dia hijrah ini ke Mesir. Baik. Jadi insya-Allah kita akan baca, teruskan.
Kita terus masuk kepada al-masailul mufta biha 'ala al-qadim. المذهب القديم ليس مذهبا للشافعي. تنبيه: المذهب القديم ليس مذهبا للشافعي لأن Bukan baca al-masailul mufta biha 'ala al-qadim. المسائل المفتى بها على القديم، وأما المسائل التي Adduha وجعلوها مما yufta bihi. على القديم فسببه أن جماعة من المجتهدين Fasababuhu anna jama'atan minal mujtahidina fi madhabihi. Ini adalah mujtahid madhab yang datang selepas Imam Syafi'i yang melakukan ijtihad berdasarkan dengan usul imam. Mereka melakukan ijtihad ini berdasarkan dengan usul Imam Syafi'i. Aywa, teruskan. لهم في بعض المسائل أن القديم أظهر دليلا. Annal qadima adharu dalilan. Yani sebab pendapat qadim dia lebih kuat dalam segi dalilnya. Ya? Laha yang ini mereka melihat. Mereka melihat dan apa macam ponder. وبه غير ناسبي ذلك إلى الشافعي فمن بلغ رتبة الترجيح ولا له الدليل أفتى بها وإلا فلا وجه لعلمه وفتوى على. Jadi ala kulli hal ini apa yang disebutkan oleh penulis di sini, mereka melihat ini kepada dalil dari Imam Syafi'i, dan bagi mereka yang telah sampai kepada martabat tarjih, maka mereka mentarjihkan beza dengan apa yang ditarjihkan oleh Al-Imam Syafi'i. Tapi kalau sekiranya mereka tidak mampu melakukan sedemikian, maka mereka balik kepada apa yang disebutkan oleh imam. Nah, jadi teruskan. على أن المسائل التي عدوها أكثرها فيه قول جديد فتكون الفتوى. Nah, kebanyakannya pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i adalah pendapat yang jadid, dan ini adalah fatwa dengannya. وهي 18 مسألة. Jadi ini dia yang 18. Tapi kita tidak akan membicarakan dengan terperinci perkara ini. InsyaAllah bila kita masuk dalam kitab Minhaj, bila kita sampai kepadanya, kita akan membicarakan. Ini kita insyaAllah ini mengambil barakah. Kita lihat beberapa masail dalam mazhab Al-Qadim yang dipilih dalam pendapat sebagai mu'tamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, walaupun dia pendapat qadim. Boleh faham insyaAllah ya? Baik. Number 1. الأولى عدم وجوب التباعد عن النجاسة في ماء الكثير بقدر القلتين. Nah, ini adalah berkenaan dengan bab air. Kalau sekiranya ada najis di dalam air yang telah sampai ini kepada 2 qullah, adakah dibolehkan kita mengambil air daripadanya ataupun mengambil wuduk daripadanya, ataupun yang ini diwajibkan kita menjauhkan diri kita daripada najis tersebut kadarnya 2 qullah. Ini ada perbezaan di antara mazhab jadid dengan Al-Qadim. Tetapi di sini diberikan kedepanan kepada mazhab ini Al-Qadim. Jadi maksudnya tidak diwajibkan kita menjauhkan. Misalnya kalau kita ada air lebih daripada 2 qullah dan dalamnya ada najis, selagi mana sifat air tidak berubah, boleh ke tidak kita mengambil wuduk? Kita boleh mengambil wuduk, melainkan kalau berubah sifat. Kalau sekiranya berubah sifat air ini, kalau sekiranya dia lebih daripada 2 qullah. Tapi kalau sekiranya dia kurang daripada 2 qullah, maka air terus menjadi najis. Tetapi perbezaan di sini adalah berkenaan dengan masalah tabaun. Kalau sekiranya najis itu dia dekat kepada kita, jadi misalan kita ada air misalan 5 qullah ataupun air yang banyak misalan, dan najis itu tak jauh daripada kita, adakah dimaksudkan dia nak kena lebih jauh daripada kita kadar 2 qullah? Ataupun kalau sekiranya dia dekat dengan kita, lebih dekat daripada kadar 2 qullah, dibolehkan kita mengambil air daripadanya untuk wudu ataupun tidak? Jadi ini perbezaannya. Maka Al-Qadim mengatakan tidak diwajibkan taba'ud 2 qullah. Boleh insyaAllah? Baik. Perkara yang kedua berkenaan dengan ma' al-jari. Yani ma' al-jari adalah air yang mengalir. Air yang mengalir. Adakah yang ni air yang mengalir ni, adakah kita menghukumkannya ini sebagai najis? Maka di sini pendapat yang dipilih adalah kita kena lihat. Kalau sekiranya dia berubah, kalau berubah ini sifat air, baru yang kita menghukumkannya ini sebagai
baru kita menghukumkannya sebagai najis. Ayo. الثالثة عدم النقد بلمس المحرم. Mahram ini berkenaan dengan batal ke tidak wudu kalau kita menyentuh mahram. Betul ke tidak? Ini pendapat yang kita berpegang dalam mazhab, betul tak? Tapi ini ada khilaf ya. Jadi ini adalah mazhab al-qadim. Jadi mazhab al-jadid ada syadid sikit dalam masalah ini. Baik. الرابعة تحريم أكل الجلد. Tahrimu aklil jildil madbur. Madbur ini maksudnya ini apa? Kulit yang sudah disamak. Kulit ini yang sudah disamak. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau sekiranya kita menyamak kulit menjadi suci. Betul ke tidak? Kulit ini menjadi suci kalau sekiranya dia sudah di madbur, yakni disamak. Tetapi khilafnya di sini adalah boleh makan ke tak boleh makan. Kalau sekiranya kita mengatakan dia suci, adakah boleh makan? Maka di sini diharamkan yakni kita yakni memakannya. Sebab ini berkenaan dengan kulit yang disuci, yang disamak ini. Dia mungkin daripada haiwan yang tidak disembelih. Tetapi dia adalah daripada perkara yakni yang menjadi suci, betul ke tidak? Ada perkara-perkara yang asalnya najis, selepas itu menjadi suci. Seperti arak misalnya, asalnya najis, tapi dia jadi suci apabila dia jadi cuka. Begitu juga dengan binatang yang menjadi dia asal daripada taib misalnya, lepas sudah di maggot. Ini juga disebut oleh ulama kita. Asalnya najis tapi dia semua binatang adalah suci. Salah satu daripadanya adalah masalah ini dabar, kulit yang sudah disamak. Aywa. الخامسة استحباب التثويب في الأذان الصبح. Nah, istihbab at-taswib. Ini bagi azan subuh ini, as-salatu khairun minan naum. Kita ada taswib dengan tarji'. Apa bezanya taswib dengan tarji'? Tarji' adalah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan senyap. Ini adalah tarji'. Tarji' adalah sunnah, taswib juga adalah sunnah. Aywa. السادسة مقدار وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. Ini seperti mana yang minggu lepas kita yang kita membicarakan ya, berkenaan dengan waktu solat maghrib. Mazhab qadim yang ini mengatakan sehingga hilang miga merah. Berbeza dengan mazhab jadid. Ya? Maghribi. Ini adalah masdar mimi. Kita daripada perkataan raba. Raba yaghibu. Dia punya masdar adalah maghrib. Kita panggil masdar mimi. Masdar mimi maksudnya masdarnya bermula dengan huruf mim. Ya? Al-Isya. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam madhab. Yang ni mana lebih afdal, kita solat Isya awal waktu ataupun kita melambatkannya. Pendapat yang mu'tamad adalah kita solat awal waktu. Nah, awal waktu ini waktu fadilah. الثامنة عدم الندب قراءة السورة في أخيرتين. Nah, ini berkenaan dengan solat rubaiyah. Kalau kita solat 4 rakaat, adakah disunatkan kita baca surah pada rakaat ketiga dan keempat? Disunatkan ke tidak disunatkan? Tidak disunatkan. Betul ke tidak? Apa ni? Ya, ada hadis berkenaan dengan suratul Ikhlas. Boleh baca suratul Ikhlas. Tetapi dalam madhab tidak disunatkan kita baca surah pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Aywa. التاسعة الجهر بالتأمين Takmin. للمأموم بالجهرية. Ini adalah masalah amin ya. Ini adalah masalah makmum baca amin. Salat jahriyah. Imam yang dibaca amin dengan kuat. Adakah makmum baca amin dengan kuat? Makmum yang dibaca amin dengan kuat. Jadi ini khilaf ini perkara ini. العاشرة ندب خط عند عدم شاخص. Ini adalah masalah sutra. Kalau kita tak ada sutra, misalnya kita nak salat, maka disunatkan kita draw a line, al-khat. Ini misalnya kalau kita dekat tepi pantai misalnya, tak ada macam sutra. Jadi apa kita buat? Sama ada kita draw line daripada kaki ke tempat sujud, ataupun kita draw line tempat sujud gitu. Tapi mana lebih afdal? Daripada kaki ke begini lebih afdal. Jadi ini yang dimaksudkan dengan al-khat. Kalau salat Jumaat bagi first saf ini sunnah sutra. Bagi first saf, tak imam sutra. Kalau sekiranya imam meletakkan sutra, maka makmum mendapatkan fadilah sutra. Ya, kelebihan bagi sutra tersebut. Bukan sekarang kalau kita salat jamaah,
imam yang penting, imam mesti ada sutera. Sekarang kalau imam ada sutera, maka makmum yang pada saf yang pertama, dia juga yang ni mendapatkan kelebihan. Nampak tak? Tetapi masalah ni kita lihat banyak masjid, wallahualam, bukan banyak lah, imam tidak ada sutera. Dan ini satu, bukan kita mengatakan satu macam apa kita mengatakan kekurangannya. Disunatkan kita imam ini ada sutera. Sebab kalau imam ini ada sutera, maka alhamdulillah makmum ini juga mendapatkan yang ini dia punya yang ini kesudahannya. Ini disebutkan dalam Fathul Mu'in. Dalam Fathul Mu'in dia bahas masalah ni dengan dalam kepentingan imam sutera. Anda masih ingat ni Habib Husin, bagi particular Habib Husin Ahdak, dia datang Masjid Abdul Razak, dia marah. So Masjid Abdul Razak dia tak letak sutera kan. Jadi some of kita punya ni, masya-Allah, dia orang very particular benda seperti ini. Yang pasal sutera ni, kalau ada yang argue yang sejadah tu sendiri adalah sutera. Ni dalam Fathul Mu'in pun ada juga. Berkenaan dengan sejadah ni, sekarang okey, misalnya sekarang kita ada tembok, tamam. Dan kita ada sejadah. Kita ada tembok sejadah. Ada pendapat yang mengatakan sejadah ini tidak sah dijadikan sebagai sutera. Sebab antara ada sesuatu yang lebih baik daripada sejadah, iaitu tembok. Nampak tak? Jadi kalau kita ada tembok dengan sejadah, lebih kita kena tahu lebih afdal. Dalam Fathul Mu'in misalan, dia membicarakan tentang dia punya peringkat. Pertama sekali khat. Satu orang tak ada sejadah, paling bawah sekali at least dia mesti ada khat. Kalau tidak ada khat, baru sejadah. Lepas peringkat sejadah, tiang. Lepas tiang, tembok. Nampak? Jadi kita kalau melakukan solat, kita kena lihat tempat. Kalau kita ada tembok, lebih afdal kita jadikan tembok sebagai sutera. Kalau tu tak ada kata dia Aziz, kita gini tak nampak kan, kasih sunnah kita macam ni, just Apa dia? isyarat. Bukan. Tak I mean, kalau seandainya kita satu tempat yang memang tak ada tembok, so kita Tidak ada tembok. kita Wallahu a'lam yani. Ini khat ini kalau sekiranya kita boleh nampak dia betul. nampak. Kita boleh letak apa-apa sekalipun. Misalan kalau satu orang ada macam kain ke ataupun beg ke, dan dia kalau nak buat, dia hatta dia letak macam thread, nampak tak? Ataupun songkok. Tapi Habib Hadar kan depan Masjid Abdul Razak ada tembok kan? Ya. Yang dia cakap tahu. Bukan sebab Masjid Abdul Razak dia atas sejadah, tapi tembok dia jauh. Oh, tembok jauh. Tembok dia jauh. Dia tidak boleh lebih daripada 3 azraq. Okey. 3 azraq is about 150 bukan 1.5. About 1.5 meters. Okey. Sebab kalau dia jauh macam itu bukan dikira sutera. Macam saya kalau solat kat sini, tembok kat sini, ini bukan sutera saya. Sebab jauh ini. Okey. Nampak? Istilah Melayu 3 hasta. 3 hasta. Apa ada 50 eh? No, 1.5. 1.5. 3 hasta. Okey. السادسة عشر جبار Sadis Asyarah mana ni? Okey. السادسة عشرة إجبار الشريك على العمارة. Mana tu baca? الحادية العشر. Istihbab. الحادية العشر. Okey, astagfirullah. أنا تصل بجلس الحادية العشر. Ulang. أستاذ Al-hadiyah Asyarah. جواز اقتداء المنفرد في أثناء صلاته. Ini adalah berkenaan yang ni dengan menjadi yang ni makmum ini bagi melihat kepada orang yang sedang melakukan solat sendirian, yang munfarid. الثانية عشرة كراهة تقديم أظافر ميت. Ini makruh ini mengetip ini kuku bagi si mati. Aywa. الثالثة عشرة عدم اعتبار الحول في الركاز. Tidak ada haul ini bagi rikas. Ini rikas ini adalah harta jahiliyah. Harta yang ini jahiliyah, yang tidak ada pemilik baginya. Tapi dengan syaratnya adalah dia mesti harta yang wujud sebelum ini bi'sah.
Yang ni sebelum utusan Nabi SAW. Macam orang jumpa harta Firaun ni misalnya. Jadi ini adalah rikas. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada haul, betul tak? Ini ada pendapat yang muktamad. Tidak ada. Dia punya nisab dia adalah, dia punya apa? Dia punya kadarnya adalah 20%. Yang ini diberikan sebagai zakat. الرابعة عشرة صيام الولي للميت الذي عليه صوم. Ini adalah berkenaan dengan puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Yang ini ahli waris melakukan puasa. Pendapat yang muktamad dibolehkan. Tapi biasa kita bayar fidyah, tapi maksudnya di sini dibolehkan kalau sekiranya walinya nak membayarkan baginya ini puasa. Yang ini maksudnya walinya puasa. الخامسة عشرة. Tapi solat tidak dibolehkan ya. Solat tidak dibolehkan. Nah, itu pun ada pendapat ya. Ada pendapat yang membolehkan. Boleh. Ya. الخامسة عشرة جواز اشتراط التحلل من حج للمرء. Nah, berkenaan dengan tahallul, boleh kita meletakkan syarat dalam niat. Kalau sekiranya yang ini datangnya sakit, kita niat yang ini tahallul. السادسة عشرة إجبار الشريك على الإمارة. Nah, ini adalah berkenaan dengan masalah ini syarikah. Yang ini kalau sekiranya yang ini mereka yang ini penulis ini mengatakan walau in hadama al-jidar bi nafsihi aw hadamahu ma'an istihdafihi wa ghayrihi imtana'a al-qadim ijbaruhu 'alayha daf'an lidarar wa siyanatan lil amlak al-mushtaraka 'an at-ta'til. Ini masalah syarikah ini adalah seperti apa? Macam seseorang itu 5 orang ini misalnya kongsi yang ini satu satu yang ini property yang ini misalnya. Maka mereka berkongsi antara satu dengan yang lain kalau sekiranya berlaku damage di atas ini property. Imarah ini adalah bangunan. السابعة عشرة جعل الصدق في jadi zauj madmunan. Ini sadaq ini adalah mas kahwin. Jadi mas kahwin ini dia adalah yad daman. Yad yang ini daman. Yang ini yad daman, kita dalam fikih muamalat kita ada perbezaan di antara yad daman dengan yad apa dia tu? Amanah. Bukan. Ini apa tu? Yad amanah. Subhanallah. Yad amanah. Ini ya daman ini maksudnya kalau dia hilang dan sebagainya dia kena bayar balik. Tapi kalau yad amanah, yakni dia hanya kena bayar balik kalau sekiranya berlaku kekurangan. Jadi mas kahwin adalah dia balik ini kepada yad ad-daman. Aywa. الثامنة عشرة وجوب الحد بوقت المملوكة المحرمة في دبرها. ذكره في حواشي شرح. Ini adalah berkenaan dengan had ya. Kalau sekiranya seseorang itu melakukan persetubuhan yang ini dengan wanita hamba sahaya yang ini pada duburnya. Ayuh. Ala kulli hal insya-Allah kena nombor berapa? 18. Jadi ini 18 masalah yang apa di muktamadkan dalam mazhab al-qadim. Baik, jadi sekarang insya-Allah kita terus ini pergi kepada at-ta'bir bil madhab. Yang ini semua adalah berkenaan dengan apa? Yang lain sebelum ini semua adalah berkenaan dengan apa? Bait syair. Jadi bait syair ini dia gabungkan semua 18 masalah yang ini disebut ini di dalam ini. Nah. At-ta'bir bil madhab. Jadi yang ini insya-Allah ada siapa-siapa boleh taruhkan type begini. Sebab ini saya belum terjemahkan. Jadi ini ya, boleh ya. At-ta'bir bil madhab. Nah, teruskan. التعبير بالمذهب وتعميره مذهب yustafadu minhu. أربع مسائل. Jadi semua baca yustafadu ya. Ini apa tu mabni lil majhul.
yustafadu minhu arba'u masail. الأولى Arba'u masaila. Sebab ini jamak taksir. الأولى خلافية يعني Jadi sekarang kita ada ta'bir bin madhab. Kalau sekiranya penulis mengatakan alal madhab ini misalan, pertama sekali masalah ada khilaf, al-khilafiyah. Yakni anna fil mas'alati khilafan. Jadi ini sama yang macam yang sebelumnya. Dalam masalah ada khilaf. Aywa. Wasaniya الثانية أرجحية مم. عبر anna ma ubira fihi فيه مذهبي حواري huwa rajihu. Huwa rajihu. Jadi yang kedua adalah yakni alal madhab ini maksudnya dia ditarjihkan lebih, arjahiyah. Ini sama seperti apa yang kita mengatakan sebelum ini, seperti masyhur dengan apa? Dengan asah. Betul ke tidak? Ini sebab arjahiyah. Yakni anna ma ubira fihi bil madhab ataupun abbara fihi bil madhab, ini balik kepada ma abbara fihi bil madhab, ini balik kepada Imam Nawawi, fa'il. Wa huwa rajih, iaitu pendapat yang rajih, yang dipilih. Salisa والثالثة كون الخلاف بين الأصحاب أين fi hikayatil madhab. Ini penting ya. Yang ketiga adalah kaunul khilaf bainal ashab fi hikayatil madhab. Fi hikayatil madhab. Sebelum ini kita bicarakan berkenaan dengan kita ada afwan. Kita ada apa? Iraqiyun dengan Khurasaniyun. Jadi kadang-kadang ini mereka berbeza antara satu dengan yang lain dalam menukilkan mazhab Imam Syafi'i. Dalam menukilkan mazhab Imam Syafi'i. Nampak tak? Jadi perbezaan ini diibaratkan dengan mazhab. Ini yang penulis mengatakan hikayatan 'anil madhab. Jadi nukilan mereka berbeza. Nukilan mereka. Ulama-ulama Baghdadiyun misalnya menukilkan daripada Imam Syafi'i melalui anak muridnya dan melalui ashab Syafi'i yang lain. Ulama Khurasaniyun juga menukilkan daripada daripada sanad mereka. Akan tetapi berlaku perbezaan. Mana satu kita kedepankan? Adakah kita kedepankan Baghdadiyun ataupun Khurasaniyun? Di sini masya-Allah kitab-kitab ditulis. Yakni nak terangkan ini. Sebagian ulama kita mengatakan kalau sekiranya khilaf berdasarkan pada nas Imam Syafi'i dikedepankan Baghdadiyun. Kalau sekiranya khilaf berkenaan dengan apa kita mengatakan dia punya apa sequence dan dia punya tertib dan bab, maka dikedepankan Khurasaniyun. Sebab ulama Khurasaniyun mereka ada kelebihan dalam meletakkan tertib dalam abwab. Yakni dalam abwab fiqh mereka lebih dikedepankan. Manakala menukilkan mazhab Imam Syafi'i daripada Imam Syafi'i dan sanad mereka, maka dikedepankan Baghdadiyun. Jadi Al-Imam Nawawi di sini pun dia melakukan tarjih. Jadi kalau sekiranya dia mendapati ada khilaf di antara mereka, maka nanti dia tarjihkan dan dia mengatakan alal madhab. Jadi alal madhab ini kita faham, ini maksudnya ada khilaf ini di antara dua sekolah ini. Boleh insya-Allah? Ya. Tak, Imam Nawawi yang datang selepas mereka. Yakni dia tarjihkan di antara kedua. Itu sebab dia dikenali sebagai murajjih. Imam Nawawi ini dia adalah murajjih. Ada yakni sebenarnya Khurasaniyun ini dia bukan maksudnya ulama tinggal di Khurasan ya. Ini lagi satu perkara kita kena faham ya. Baghdadiyun dengan Khurasaniyun bukan maksudnya mereka semua tinggal kat Baghdad. Baghdadiyun semua ulama tinggal di Baghdad. Khurasaniyun semua tinggal di Khurasan. Maksudnya di sini adalah dia punya tariqatut tadwin. Mungkin antum tulis ni perkataan ini. Tariqatut tadwin. Cara mengumpulkan. Di sini mereka berbeza. Ada ulama mungkin tak tinggal dekat Khurasan, tapi dia punya tulisan dan dia punya cara dia menulis dan daripada mana dia mendapatkan, dia ikut cara yang ni kepada ulama Khurasan. Maka dia dikenali sebagai Khurasani walaupun dia bukan daripada Khurasan. Boleh insya-Allah. Aywa. يحكي الخلاف في المذهب وبعضهم يحكي عدمه
وبعضهم يحكي القطع Qat'a. بمذكور وبعضهم يحكي الخلاف أقوالا وبعضهم يحكي وجوها وغير ذلك فيعبر النووي عن ذلك بمذهب. Nah, kadang-kadang masalah misalan masalah qat'i iaitu tidak ada khilaf. Kadang-kadang masalah ada khilaf. Kadang-kadang berbeza di antara kedua sekolah ini. Maka Al-Imam An-Nawawi dia mentarjihkan mana yang lebih tepat. Maka dia mengatakan bil madhab. Jadi ini ada susah sikit ya. Kalau kita balik kepada syarah, masya-Allah yani. Nah, kalau lihat kepada bahas ulama kita dalam menentukan pendapat yang dipilih ini dalam khilaf alal madhab ini, dia biasanya masya-Allah dia agak susah sikit lah. Sebab banyak ulama-ulama terlibat yani. Banyak ulama-ulama terlibat dalam perkara tersebut. Jadi hanya orang yang mahir saja yang boleh betul-betul macam lihat daripada mana yakni benda ni datang, ataupun yakni siapa yakni yang menukilkan dan sebagainya. Warabi'ah bil marjuhiyatul muqabil. Ya, marjuhiyatul muqabil sama qaul muqabil marjuh. Yang apa tu? Yang dipilih adalah alal mazhab, maka dia ada qaul muqabil. Maka qaul muqabil adalah dikirakan sebagai marjuh. Ai muqabil al-madhhab muqabil al-madhhab marjuha la yu'malu bihi. Yani la yu'malu bihi, apa sebabnya? Sebab dia lemah, pendapat yang lemah. Muqabil madhab lemah. Wa jumla ma fi minhaj min at-ta'bir min madhhab 187 ibaratan. Jadi ada berapa? 187. Dia tulis sini ya. 187. Ini perkataan mazhab dalam minhaj ada 187. Jadi senang kita baca kitab macam ni, senang, kita tak payah kira kan. Kalau orang betul-betul nak kira, masya-Allah, memerlukan kesabaran. Tapi ulama ni masya-Allah mereka sudah melakukan kesemuanya. Nah, teruskan. At-ta'bir biqila. At-ta'bir biqila. Wat-ta'bir. Qila ini dalam bahasa Arab kita panggil apa? Dia tamrid ya, siratu tamrid. Jadi asal daripada perkataan qala. Qala yaqulu. Qila ini dikatakan. Jadi biasanya bila tamrid ini dia lemah. Pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Aywa. Yustafada minhu arba' masail. Al-ula al-khilafiyah, yani anna fil masail khilafiyah bainal ashab. Aywa, ini penting Yang pertama sekali khilaf, dan khilaf ini dia adalah bainal ashab, di antara ashab Syafi'i. والثانية كون الخلاف وجها من أوجه أصحاب. Ada beza di antara aujuh dengan aujah. Aujuh jamak. Jadi wajhun mufrad, aujuh jamak. Tapi kalau kita mengatakan aujah, dia tafdil. Kita mengatakan hada aujahu min hada. Hada aujahu min hada. La qawlan min aqwal Syafi'i rahimahullah. Wathalitha dha'ful madhkur yaqil. Jadi maksudnya Imam Nawawi kalau mengatakan waqila, jadi maksudnya pendapat ini lemah. Pendapatnya adalah pendapat yang lemah. Dan muqabilnya kuat. Muqabil ada pendapat yang kuat. Jadi tidak diamalkan. Qila tidak diamalkan. Aywa. Warabi' kaunul muqabilah al-as. Dekat Yaman ada satu pepatah mengatakan man akhadha bil qil. Sebab Yaman kalau kat Hadramaut dia punya qaf dia baca ga kan. Man akhadha bil gil fahuwa gila. Fahuwa gila. Man akhadha bil gil fahuwa gila. Bahasa apa yang beramal dengan apa? Dengan qila fahuwa gila. Lakau tu. Ini budak-budak Indonesia suka buat ni. Warabi'ah qaulul muqabilah al-asah aw sahihul ladhi yu'baru biha fi awjah. Ashab. Sekejap, afwan. Baca lagi. Rabi'ah. Okey. Qaulul muqabilah
kaunu muqabilihi. الأصح أو صحيح. Ini siapa belajar nahwu kat sini? Apa baris ni? Zaki? Mansub. Kenapa mansub? Dia maf'ul pada kaum. Maf'ul? Ada khabar. Khabar. Kaunu muqabilihi al-asahha. Betul ke tidak? Ayo. الأصح أو صحيح Khabar kana. أو صحيح الذي يعبر بها Yu'abbaru bihima يعبر بهما في أوجه الأصحاب bi aujuhil ashabi. الأصحاب لا أن المقابل Jadi maksudnya di sini dia mengatakan kaunu muqabilihi al-asah. Yakni maksudnya muqabilnya kuat. Jadi qila ini dia daif, betul ke tidak? Jadi muqabilnya yang diamalkan. Sebab dia pendapat ashab, jadi muqabilnya adalah asah ataupun sahih. لا أن مقابله الأظهر أو مشهور لأنه إنما Yu'abbaru bihima. يعبر بهما عن أقوال الشافعي. Mafhum. Yani kita mengatakan azhar yang masyhur ini adalah balik kepada qaulul Imam Syafi'i, betul ke tidak? لا غير La ghair. لا غير وجملة ما Itu ini nak ada koma ya. La ghaira koma wa jumlatu ma fil minhaji min at-ta'biri bi qila arba'umi'atin wa tis'atun wa salasuna ibaratan. Jadi ada berapa yang ni? 439. Betul ke tidak? 309. Jadi banyak ini qila. 439. Jadi Ustaz, kalau dia cakap bil mazhab dan kita jangan dia punya muqabil kita tak ambil. Tapi Ya. kalau qila kita ambil muqabil. Ya. Yang ni yang diamalkan adalah muqabilnya. Yang diamalkan adalah muqabilnya. Aywa. التعبير في قول والتعبير في قول كذا استفاد منه 4 مسائل. الأولى الخلافية في المسائل في المسألة. والثانية كون الخلاف أقوالا للشافعي. Boleh faham insya-Allah semua? Yang pertama sekali dia mengatakan ada khilaf. Yang kedua, khilaf ini adalah daripada aqwal al-Imam Syafi'i. Ulama kita mereka mengatakan kenapa Imam Syafi'i ada beberapa pendapat dalam satu masalah. Sebabnya adalah al-Imam Syafi'i disebabkan kewarakan beliau. Yang beliau ini disebabkan kewarakan beliau, maka beliau biasanya tidak melakukan tarjih. Naam. والثالثة ضعف القول المذكور. Sama juga kita mengatakan fi qaul, yakni dia adalah daripada aqwal al-Imam Syafi'i. Berbeza dengan qila. Apa bezanya? Qila yakni daripada pendapat ashab. Tetapi fi qaul yakni maksudnya qaul al-Imam Syafi'i. Dan dia juga dhaif. Dia juga ini lemah. Sama ini seperti qila. والرابعة كون المقابلة Kaunu muqabilihi الأظهر أو مشهور wal amalu bihi, yani al-amalu bil muqabil. Dhamir ini balik kepada muqabil. Jadi beza di antara qila dengan fi qaul, apa bezanya? Saya ringkas. Qila daripada Ashab, fi qaul adalah daripada qaul Imam Syafi'i. Tetapi ada qil, masya-Allah, dia mengatakan dalam dalam minhaj, dan dia kumpulkan masail ini di sini yang dianggap ini sebagai mu'tamad. Ada 12. Jadi ini adalah pengecualian. Ini adalah pengecualian. وجملة ما في المنهج من التعبير في قول كذا 200 عبارة وفي جملة. Jadi ini insya-Allah ini kita baca dan kita setakat mengambil demi ini. Kita dapat compile kan. Nak membicarakan dengan terpinci kita tak ada masa. Tapi kita baca dulu. Nah. Jadi ada 12 yang mengatakan wa ilaika mawadhi'ul qilat al-mu'tamada. Al-mu'tamadati al-ithnai 'ashar. Ahaduha
في فصل الشرط زكاة التجارة. تجارة الحول وهي وكيل يتخير Yang pertama sekali dari kita tulis, kalau kita tulis kat situ fasal berkenaan dengan syarat bagi zakat tijarah. Syarat ini bagi zakat tijarah adalah haul. Ini adalah yang pertama. Jadi untuk menyenangkan kita tulis ni je. Ya, dia punya terjemahan dia ini je. Baik. wakil Yang kedua, wakil يتخير yang ni kita dalam mazhab yang ni zakat tijarah balik kepada haul. Ya. وكيل يتخير المال أي Tak, kita baca saniha. Ya. Jadi yang pertama maksudnya dia adalah fasal berkenaan dengan syarat ini zakat tijarah. Zakat tijarah berkenaan dengan haul. طيب. الثانية في كتاب العبارة عارية بعد الفصل الثاني في فصل لكل منهما رد العارية. Nah, ini yang kedua kita tulis dalam kitab pinjaman. Arya ini adalah bab ini berkenaan ini dengan ini pinjaman. Jadi ini adalah nombor 2. والثالثها في كتاب الطلاق وهو قوله Waqila yakfi bi awwalihi. Ini adalah berkenaan dengan apa? Talak dengan kinayah. Adakah diwajibkan kita niat daripada awal hingga habis ataupun awal sahaja? Ini talak ini dengan kinayah. Talak dengan kinayah seperti apa? Seorang suami mengatakan kepada isterinya, aku tak mau tengok muka engkau lagi. Nampak? Sana Jazbi. Jatuh ke talak ke bukan talak? Ini kinayah. Kalau dia niat, ada pendapat mengatakan dia nak kena niat daripada awal yang ni dia punya sentence sampai habis. Misalnya dia mengatakan aku tak mau lihat kau punya muka lagi, tapi dia niat aku cerai yang ni. Dia niat cerai, dia mengatakan aku tak mau lihat yang ni muka engkau lagi. Jatuh talak. Ini adalah talak ini dengan kinayah. Jadi khilaf ini di sini adalah berkenaan dengan niat itu nak kena daripada awal sampai habis ke ataupun cukup awal sahaja. Tapi kalau dia tak ada niat, tidak ada talak. Ini ala kulli hal, ini ada khilaf ini berkenaan dengan perkara ini. Jadi penulis di sini masya-Allah ini sebenarnya dia tulis perkara-perkara yang penting ni. Kita kalau masuk minhaj pun kita boleh balik pada kitab ini. Dia sebut kenapa kilah ini diambil sebagai muktamad dan siapa yang mengatakannya. Nampak tak? وربعها في كتاب الطلاق أيضا في أول الفصل الرابع وهو وكيل Al-Manwi. وكيل المنوي. Jadi kita tulis ini yang keempat dalam bab ini talak. Dalam bab ini talak. Pada fasal yang keempat. Dia ada tulis dalam DP ta'liq ini mengatakan qala fil minhaj walau qala anti taliq wahidatan wa nawa adadan fawahida. Ini maksudnya suami mengatakan kepada isteri aku ceraikan kau dengan talak ini satu, tapi dia niat lebih daripada satu. Yang jatuh itu adalah satu. Tapi yang ini mengatakan waqila al-manwi, yakni jatuh yakni apa yang dia niatkan. Subhanallah ya. I'tamadahu Syekhuna Syekhul Islam Sayyid Muhammad Ahad. Baik, terus yang kelima. خامسها في باب كيفية القصاص في أول فصل الثاني وهو وكيل لا يدخل وهو الذي في روضة وأصلها. Jadi kita tulis yang kelima adalah yakni dalam bab menjalankan qisas. Dalam bab ini menjalankan qisas. Teruskan. السادسها
fi kitab Da'wa dam wal qasamah. da'wa Ini adalah bab yang berkenaan dengan ini adalah dalam bab ini fikir jinayat. Kalau sekiranya seorang ini bunuh, apa yang dimasukkan dengan qasamah, yang ini dia ada sumpahan yang ini bagi. Kalau sekiranya yang ini dia yang ini tidak ada had ke atasnya tetapi dikenakan qisas, dikenakan dia bayar duit dam, maka diwajibkan ini dia sumpah ini beberapa kali. Jadi yang keenam adalah dalam bab ataupun dalam kitab da'wa dam wal qasamah. Yang ini da'wa dam adalah berkenaan dengan dia, berkenaan dengan menuntut dia dengan sumpahan. Yang ketujuh, as-sabi'u fi kitab riddah Ridha ini adalah kitab berkenaan dengan murtad ya. kitab riddah wa huwa waqil yujibu tafsil qala shaykhuna عافاه اعتمد شيخ الإسلام زكريا قال في تحفة وهو قياس وأطال كثيرون في الانتصار له نقلا ومعنى وجرى عليه رافعون والقاضي في الدعاوي. Ini adalah berkenaan dengan, jadi yang ketujuh kita tulis dalam bab ini riddah. Ini adalah berkenaan dengan penyaksian ya. Adakah penyaksian itu diterima secara umum ataupun secara terperinci? Dia nak kena terperincikan yakni apa yang dia saksikan. Ini lepas tu yang ke-8 ya. Qubail al-jizyah. Yang ini sebelum bab jizyah. Wahwa waqil Qimatuha qal shaykhuna afatullah wa huwa ahadu kull qala shaykhuna afahullah huwa ahadul qilat al-mu'tamada. Qala al-Qalyubi wa huwa al-mu'tamad. Ini adalah berkenaan dengan kitab As-Siyar. So kila yang dalam Minhaj ni is based on Imam Nawawi punya tarjih kan? Ya. Kila yang dalam Minhaj ni kira Imam Nawawi punya tarjih kan? Ya, Al-Imam Nawawi dia mengumpulkan mazhab ini, maksudnya dalam Minhaj dia mengumpulkan ini pendapat-pendapat dalam mazhab. So the one yang kasih yang memuktamadkan is the ulama. Ada sebahagiannya daripadanya adalah Imam Nawawi sendiri. Maksudnya dia menukilkan mazhab, dia mengatakan qila tetapi dia terjihkan sebagai muktamad. Ada beberapa perkara Al-Imam Nawawi dia ada ikhtiarat dia sendiri. Dia ada dia punya kecenderungan. Tapi it is mentioned in Minhaj ke? Syarah Minhaj. Seperti mana kita lihat penulis kat sini ta'liq semua. Ada yang disebutkan dalam Minhaj, ada disebutkan dalam Hasyah Qalyubi, ada disebutkan oleh Ibn Hajar. Jadi ulama-ulama datang selepas Imam Nawawi juga ada tarjih juga. So kita take it as muktamad. Ya. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, kita balik kepada mutaakhirin seperti Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Jadi mereka juga melakukan ijtihad. Ibn Hajar juga ini dia melakukan ijtihad. Dan ada perkara-perkara yang dia mengatakan perkara ini muktamad berdasarkan dengan ulama-ulama yang datang selepas Imam Nawawi, dan mereka mengatakan itulah muktamad dalam mazhab. Said. Kitab Said adalah kitab apa? Said wa Dhabaih. Said ini macam apa? Buruan ya. Wa Dhabaih wa huwa qil yuhramu al-abdu Udhu. Qalyubi wa huwa al-mu'tamad akhadhan min tashihihi fil. Ini adalah berkenaan ini dengan buruan ya. Bagaimana kita nak menentukan binatang buruan itu halal ataupun tidak halal, ini syarat-syaratnya. Jadi yang ke-8 kita tulis, yang ke-8 9 ya. Kitab buruan dan penyembelihan.
Yang ke-10 عاشرها في كتاب Al-Musabaqah, المسابقة ومنابل Munadalah. مناضلة. Musabaqah ni apa? Apa dalam mazhab Syafi'i, bab yang khusus yang dibagi musabaqah. Musabaqah macam apa? Hukum kita musabaqah kuda misalan, musabaqah berlari. Dan munadalah ini seperti apa? Arrow shooting ataupun tembak menembak competition. Ada jenis competition seperti ini dibolehkan. Jadi ini ada bab yang khusus ini dalam hatta dalam kitab Abu Syuja' ada. Kitab Abu Syuja'. Yang ke-11 هذه عشرها في كتاب الدعوة والبينات. Ini semua adalah ini kitab ini dakwah. Yang ni dakwah dalam bahasa Inggeris kita panggil apa? Macam apa? Orang kalau sue ada apa? Ada case. Ini semua dalam bab jinayat. Kitab apa? Allegation dengan evidence. الثاني عشرها في كتاب Mana ni? Fi kitab al-'itq. في فصل إذا ملك أهل Tabarru'in aslahu. Ini kitab al-'itq adalah kitab membebaskan hamba. Biasanya ini kitab yang paling akhir sekali. الثلاثة معبر عنها Wa salasatul mu'abbaru anha fi qaul. Jadi dia mengatakan ada 3 perkara yang ditakbirkan dengan perkataan fi qaulin. أحدها في كتاب الخلق. Fi kitabil khul'i. Kitabul khul'i adalah kitab talak. Yani talak ini dengan imbalan. ثانيها في باب كيفية القصاص في فصل الثاني وهو قوله وفي قول السيف. Jadi yang kedua adalah dalam yakni kaifiyatul qisas. Bab ini berkenaan dengan cara yakni menjalankan qisas. Lagi last one. في كتاب في هذا الفصل أيضا وفي قول كفعله اعتمده شيخنا عافه الله وسيد محمد بن أحمد عبد الباري قليوبي رحمه الله تعالى. Jadi yang ketiga pada fasal yang sama, cuma perkataannya wa fi qaulin ka fi'lihi walau mata bi ja'ifatin aw kusira 'udhu fi qaulin ka fi'lihi. Jadi ini adalah berkenaan yang ini dengan kita tulis di sana cara yang ini menjalankan qisas. Yang poin 82 tu apa? Yang poin yang apa dia? 82 83 tu. Ini adalah daripada ta'liq. Kalau kita lihat daripada bawah dia terangkan yang ni di bawah. Okey, I see. Cuba ini setakat apa kita nak mengetahui saja. Maksudnya ada yang ni kill yang diambil ini mu'tamad. Itu saja. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Kalau ada masa insya-Allah pada minggu depan kita boleh masuk Muqaddimah Minhaj. Kita boleh masuk kitab Minhaj. Di setakat kita tinggal lagi sikit saja kan. Ta'bir bil qaulain, ta'bir bin nas wal mansus. Ya banyak dia sebut misalan ini disebut dalam kitab solat jamaah, dalam kitab berjamaah. Saya rasa ini kita boleh skip. Kita ringkaskan So di sini yang muqabil maksudnya yang pendapat yang tidak ditekankan ini. Macam mana? Yang tidak disebutkan ini pendapat yang tak dipilih yang tidak akan disebutkan di dalam dia punya bukan pendapat muqabil, dia adalah pendapat yang opposite. Muqabil maksudnya opposite.